Okey, dalam bisnes online, anda boleh pilih beberapa pilihan. Ada banyak jenis ataupun model perniagaan internet yang anda boleh buat dari rumah. Okey, yang berbayar ada, yang percuma ada, yang susah ada, yang mudah ada. Okey, banyak pilihan sebenarnya, banyak pilihan. Tapi dalam video ni saya nak share beberapa contoh bisnes yang anda boleh buat. Ada pelbagai perbezaan ataupun ada pelbagai pro and kontra yang anda boleh buat pilihan lah. Okey, dekat skrin sekarang anda tengok model bisnes online. Ada bisnes bermodal ataupun bisnes yang ada stok. Okey, bisnes bermodal yang ada stok. Okey, contohnya bisnes bermodal adalah bisnes borong ataupun jadi reseller. Okey, anda jadi sebagai borong produk tu dan ataupun jadi reseller produk tu. Yang kedua, anda jadi stokis ataupun jadi ejen. Okey, ini contoh bisnes bermodal yang ada stok. Okey, ini pula yang nombor 2, bisnes tanpa modal yang tidak ada stok. Contohnya arbitrage, affiliate, dropship. Okey, apa dia bisnes-bisnes ni saya akan terangkan kepada anda. Jom. Okey, nombor 1, bisnes bermodal yang ada stok, yang perlu ada stok. Okey, anda jadi pemborong pada produk tu, anda borong barang ataupun anda jadi reseller dengan cara dapatkan barang dari pembekal. Okey, anda dapatkan barang dari pembekal. Nombor 2, anda simpan dan uruskan stok. So, ni kena ada stok, kena ada ruang untuk anda simpan stok anda lah. So, nombor 3, anda buat promosi secara online. Okey, secara online anda menggunakan banyak cara-cara percuma sekarang ni, terutama TikTok. Okey, jangan main-main dengan TikTok. Sekarang ni TikTok tengah orang kata tak kedekut reach, mudah dapat pelanggan, mudah dapat jualan. So jangan lepaskan peluang anda. Cepat-cepat gunakan platform TikTok untuk buat marketing. Okey, tak apa bayaran. Okey, tak perlu buat iklan berbayar lagi. Jangan gunakan iklan berbayar lagi sebab anda baru nak mula. Okey, gunakan yang percuma. Semuanya gunakan yang percuma. Anda buat promosi secara online. Yang ketiga buat promosi secara online. Dan yang keempat, okey, bila pelanggan berminat dengan produk dan dah deal, dah tahu harga semua, dia pun buat bayaran dan buat tempahan pada anda. Okey, lepas tu bila dah buat bayaran, anda dah sahkan bayaran, anda pun buatlah pembungkusan dan postkan pada pelanggan anda. Okey, nombor 5 ni pelanggan buat tempahan dan bayar pada anda. Nombor 6, anda buat pembungkusan dan uruskan penghantaran pada pelanggan anda. So maksudnya anda dapatkan produk daripada pembekal saja. Lepas tu produk tu anda punyalah. Anda simpan, anda uruskan produk, anda letakkan dalam bilik sebagai stok. Lepas tu bila ada jualan, anda post pada customer. Okey, simple. Itu model bisnes untuk pemborong ataupun reseller. Anda jadi reseller kepada pembekal produk ni. Okey, kat sini kelebihannya apa? Harga lebih murah, margin keuntungan anda lebih besar. Anda boleh tetapkan anda berapa nak jual. Okey, tak ada syarat-syarat tertentu daripada pembekal. Sebab anda dah beli, anda boleh mark up harga, pulanglah pada anda. So kalau anda beli harga yang rendah, anda boleh jual lagi harga yang tinggi sikit. Okey, itu kelebihan dia lah. Kekurangan dia perlukan modal besar lah, kena beli stok semua, simpan lagi produk, okey, uruskan penghantaran lagi. Risiko dia, okey, lambatkan stok lah, lambatkan produk dekat anda punya rumah, anda punya bilik. Kalau tak terjual, okey, kerosakan produk lagi kalau ia mudah rosak lah. So ini dia punya pro and con. Okey, antara tempat-tempat yang boleh dapat produk dekat GM Kelang. Okey, tahu GM Kelang? So anda boleh cari banyak pembekal-pembekal produk kat sini. Secara online pula anda boleh dapatkan cara borong dekat alibaba.com, dekat China sana. So boleh juga pulanglah kepada anda. Okey, bisnes berbayar yang kedua. Okey, anda jadi stokis atau ejen produk. Jom kita tengok. Okey, ini dia pembekal. Kat sini pembekal, stokis kat sini, ejen kat sini. Dan anda boleh jadi ejen ataupun stokis. Itu pilihan anda. Okey, kalau anda ada banyak modal, anda boleh terus jadi stokis. Ada pembekal-pembekal ataupun vendor yang boleh buat macam tu. Siapa ada modal banyak terus jadi stokis. So ejen akan beli daripada stokis.
So dekat sini dia untung sikit lah sebab dah ada pembeli tetap. So kalau anda jadi ejen ni biasanya kos dia sangat-sangat rendah daripada stokis lah. So contohnya dalam bayar RM100 ke RM300 dulu ke RM500 untuk jadi ejen. Okay, so ejen ni kena kerja keras untuk dapatkan pelanggan ataupun pembeli produk, dapatkan prospek, kena buat marketing lebih sikit. Okay, sebab ejen nak dapat produk beli daripada stokis, tapi ejen punya produk kena jual kepada pembeli ataupun prospek. So dekat sini main kos juga, kos untuk dapatkan produk untuk jadi ejen tu. Okay, kos jadi ejen, dan anda perlu buat marketing lah. Of course lah kena buat marketing untuk jual produk anda. Kalau tidak, produk anda tetap tak berjual juga, sama juga akan jadi lebihan stok, tak terjual. Jom kita tengok lagi kelebihan dia. Harga stokis lebih murah dari harga ejen. Kalau anda jadi stokis, harga stokis lebih murah daripada harga ejen. Biasanya ada support dari segi bahan periklanan. Okey, biasanya vendor ataupun pemilik owner produk akan beri support dari segi bahan marketing, dari segi copywriting, dari segi gambar-gambar, semua itulah bahan-bahan untuk kita buat marketing tu. Okay, kekurangan dia perlukan sedikit modal untuk membeli stok. Kan kita kena ada modal untuk beli stok untuk jadi ejen, lebih lagi modal kalau kita nak jadi stokis. Okay, risiko dia sederhana lah, sebab bukan produk kita, itu adalah produk owner, orang lain. Okay, vendor punya produk. Risiko kerosakan stok, kehilangan dan sebagainya pun agak kurang lah, sebab kita boleh tukar pada produk yang baru, sebab tu produk orang lain. Kita hanya jadi stokis atau ejen sahaja, bukan produk kita. Okay, banyak contoh-contoh, D-Herbs lah, Prima Donna lah, macam-macam produk, macam-macam alat, Khalif lah, boleh cari dekat luar sana, banyak yang perlukan modal lah sikit. Okay, jom kita tengok bisnes tanpa modal lah. Ni saya suka lah, bisnes tanpa modal memang saya punya kepakaran dan makanan saya. So nak jual apa? So contoh pertama, arbitrage ni satu platform anda tak perlu simpan stok. Okay, bisnes arbitrage ni anda tak perlu simpan stok. Okay, nombor satu, pilih produk di marketplace. Saya besar sikit lah. Okay, pilih produk. Okay, anda pilih produk di marketplace, dapatkan bahan pemasaran dan maklumat vendor. Okay, ni vendor. Anda pilih produk kat sini. Anda nak jual apa? Pilih dulu dekat platform ni lah, arbitrage ni. Dan selepas tu dah tahu dah nak jual apa, anda buat promosi online. Okay, dapatkan dulu bahan-bahan kat sini dan buat promosi dekat TikTok ke FB anda. Okay, FB personal anda, post selalu 5 kali sehari. Okay, wajib 5 kali sehari untuk orang tahu anda jual apa. IG, kena create account. Kalau tak ada account IG, buka account IG. Dan yang penting sekali, buka account TikTok. Okay, TikTok kena ada. Dan selepas tu pelanggan berminat dengan produk anda, deal hingga close sale. Lepas tu pelanggan akan buat tempahan dan bayar kepada anda. Nampak tak ni? Anda buat promosi, produk pelanggan suka, pelanggan bayar. Dan lepas tu nombor 5, anda sahkan bayaran dan hantar maklumat pelanggan kepada vendor di marketplace. Dan vendor akan buat penghantaran kepada pelanggan. Vendor yang akan buat penghantaran kepada pelanggan, bukan anda. So anda tak simpan apa-apa produk pun. Anda hanya promosi gambar je. Anda hanya perlu simpan gambar dan maklumat-maklumat lain seperti copywriting, info tentang produk, kelebihan produk. Itu je anda simpan dekat anda punya handphone dan buat promosi, buat marketing. Okay, post dekat Facebook, post dekat IG, post dekat YouTube, post dekat TikTok. Okay, percuma, mudah, semuanya percuma sekarang ni. Gunakanlah yang percuma tu sebaik mungkin, sebaik-baiknya. Okay, lepas tu apa yang dia perlu buat? Anda hanya perlu bayar harga untuk vendor sahaja. Anda punya commission ataupun anda punya markup harga tu anda simpanlah sebagai anda punya profit. Okay, faham tak? Dia tak perlu simpan stok, tak ada keluar modal apa pun. Okay, sangat-sangat best juga ni arbitrage ni. Okay, contoh website lelong.com.my. Okay, arbitrage marketplace yang sangat mudah untuk anda buat jualan dan pilih produk. Okay, kelebihan dia boleh jual walaupun satu barang, tak perlu beli dahulu, dan tak perlu simpan stok. Okay, kekurangan dia harga jualan mahal sedikit lah.
sebab terpaksa markup untuk buat keuntungan. So harga pasaran dia contohnya 100, so anda nak dapat untung anda kena markup sikit lah pada harga pasaran. Itu dia punya kekurangan dia lah. Risiko hanya sesuai untuk produk yang benar-benar laku keras sahaja. Pastikan jual produk-produk yang betul-betul ada permintaan tinggi, hot demand. Okey, ni contoh lelong.com.my. Banyak produk-produk. Sekarang ni ada banyak marketplace yang lain, so anda boleh carilah ke internet. Okey, nombor 2, saya sangat-sangat suka ni. Bisnes ni saya sangat suka sebab saya memang buat bisnes ni sejak 2009, 2010 lagi saya dah mulakan bisnes affiliate ni. Apa dia bisnes affiliate? Sama macam arbitrage tadi, tapi dia dapat commission, bukan kita markup harga. Dia digital juga. Okay, tak perlu simpan stok juga, tak ada simpan stok, tak ada beli produk pun. Kita hanya promosi. Okay, ni vendor ni dapatkan produk yang kita nak jual, pilih produk-produk yang kita nak jual daripada vendor. Dah daftar dulu sebagai agent affiliate. Okay, daftar program affiliate yang vendor ni uruskan lah. So dapat link daripada situ. Link affiliate tu yang dah promosikan kepada prospek-prospek anda. Dekat sini nombor 2 ni, promosikan link affiliate dekat FB personal anda, IG, YouTube, TikTok. Promosi je. Okay, sehari 5 kali insya-Allah. Dekat grup-grup Facebook yang percuma. Okay, grup-grup Facebook yang aktif. Lepas tu pelanggan pilih produk anda, dia klik link affiliate anda, dia terus masuk kepada laman web dan dia beli. Apabila pelanggan buat belian melalui link affiliate anda, sistem akan terus record jualan anda berjaya dilakukan. Okey, jualan melalui link affiliate anda berjaya dilakukan dan berlaku pembelian oleh prospek anda melalui link affiliate anda. So vendor yang akan hantar produk kepada pelanggan anda dan vendor akan beri komisen kepada anda. So harga tu tak jual harga asal, harga pasaran, tapi anda dapat komisen sedikit daripada harga pasaran tu. Contohnya harga pasaran produk tu 100, so pelanggan pun beli daripada link affiliate anda, tapi dibayar duit kepada vendor terus. So vendor tengok daripada dalam sistem, okey, anda telah berjaya buat jualan. Okey, so anda dapat komisen sebanyak RM20 daripada 100 tu. Contohnya lah. Okey, contohnya harga produk 100, komisen anda RM20. So anda dapatlah RM20 tu. Vendor akan terus masuk ke dalam akaun anda RM20. Okey, jom kita tengok kelebihan dia. Daftar percuma dan banyak pilihan barang. Memang kita boleh daftar percuma dan banyak sangat kita boleh pilih barang apa kita nak jual, produk apa yang kita nak jual. Dekat Shopee sendiri pun banyak sangat produk yang kita boleh pilih. Okey, kita hanya fokus untuk buat promosi je. Okey, komisen, okey, kekurangan dia komisen jualan agak sikit. Okey, komisen jualan agak sikit. Maksud apa? Kadang-kadang ada yang beri komisen sikit sangat. Contohnya 20%, 10%. Shopee pun sikit kan? Sikit. Kalau saya open produk affiliate saya biasa bagi 50%. Sebab untung saya pun sangat tinggi. Tapi dalam Shopee platform dia bagi komisen sikit. Kena buat banyak jualan baru dapat banyak komisen lah. Biasalah tu kan. Tapi tak apa, okey je, dapat tambah pendapatan sekurang-kurangnya. Adalah juga pendapatan anda, itu pun dah sangat-sangat bagus. Itu pun dah sangat-sangat bagus untuk anda. Okey, risiko dia apa? Perlu hati-hati dengan kos promosi sebab komisen yang anda dapat nanti mungkin sikit, tapi kos promosi anda berlebih-lebihan. Tak dapat menampung pun dengan komisen yang anda dapat. Okey, dekat sini sebab dia gunakan periklanan berbayar. Kalau tu saya sarankan anda gunakan pemasaran percuma. So tak perlu lagi kita nak tolak untuk kos pemasaran berapa, komisen anda dapat berapa kan. Tak selaras nanti. So gunakan pemasaran percuma. Kat mana? Facebook anda, YouTube anda, IG anda, TikTok. Okey, seterusnya platform-platform yang ada affiliate ni, Lazada, Shopee. Okey, ni contoh saja. Banyak lagi anda boleh cari. Dan yang terakhir, model business dropship. Okey, dropship. Okey, model business dropship ni, nombor 1, anda perlu mendaftar sebagai agent dropship. Okey, lepas tu anda buat promosi, lebih kurang sama.
Okay, pelanggan berminat, pelanggan akan buat bayaran dan buat tempahan kepada anda. Okey, lepas tu anda sahkan bayaran, anda bayar pula kepada dropshipper ataupun owner produk tu. Okey, boleh faham? Anda bayar kepada dropshipper berapa harga yang sebenar lah. Okey, harga sebenarnya berapa? So ada contohnya, harga produk sebenar 100, pelanggan pun bayar harga produk sebenar 100, anda markup RM20. Okey, pelanggan akan bayar pada anda RM120. So anda bayar kepada dropshipper berapa? 100 saja harga sebenar yang dropshipper tawarkan. So RM20 tu duit anda lah sebagai profit anda. So lepas tu dropshipper akan buat penghantaran terus kepada pelanggan. Okay, dekat sini anda tak perlu pegang stok pun, tak perlu jadi ejen ataupun jadi stokis. Lebih kurang macam affiliate tadi, tapi affiliate anda dapat commission tetapi dekat dropship anda kena markup harga sikit untuk dapatkan profit. Okay, yang kita tengok kelebihan dia, keuntungan tinggi. Okay, keuntungan tinggi, anda boleh dapat, anda boleh markup tinggi, dapatlah untung tinggi. Kekurangan dia, perlu support dari dropshipper, anda perlukan bantuan bahan-bahan, anda perlu minta lah bahan-bahan promosi semua, dan ada saingan daripada ejen-ejen dropship lain. Okay, mungkin ejen dropship dia banyak, so bukan anda seorang, so ada saingan daripada ejen dropship. Okay, risiko dia rendah, dia tak perlu simpan stok dan tak perlu uruskan produk. Rendah, memang rendah sangat risiko kalau buat produk, kalau buat bisnes dropship ni. Okay, jelas saya dah terangkan ada berapa pilihan untuk anda mulakan bisnes anda, terutama bisnes tanpa modal terutama bisnes tanpa modal. Mana satu pilihan yang terbaik? Bisnes bermodal atau bisnes tanpa modal? Of course, saya sarankan anda buatlah bisnes tanpa modal. Pilihan terbaik kalau tanpa modal tadi ada 3. Pilihan terbaik anda pilihlah affiliate business. Okay, affiliate business adalah sangat-sangat mudah, tanpa keluar kos, tanpa perlu fikir produk. Okay, biasanya affiliate produk adalah produk yang memang dah ada permintaan yang tinggi, senang untuk anda jual. Okay, anda hanya dapat commission je, anda hanya fokus anda untuk buat commission yang banyak saja. Okay, kat sini saya tunjukkan beberapa laman Facebook group yang anda boleh promosi secara percuma. Okay, anda boleh tengok dekat sini, terbaik e-store Malaysia, e-store untuk semua, terbaik e-store, iklan laju-laju 2, iklan laju-laju 5, iklan niaga anda 2, iklan niaga anda 1. Apa benda semua ni? Ini adalah Facebook group. Facebook group ni yang aktif tau. Dia percuma je, anda boleh join Facebook group ni secara percuma je. Dalam tu sangat-sangat aktif orang menjual beli produk dan ada banyak komen, banyak engagement. So anda perlu join grup-grup FB ni semua dan anda buat promosi dekat dalam ni. Okay, sebab apa? Sebab grup-grup ni semua adalah grup-grup yang aktif. Anda kena tengok juga grup aktif atau grup tidak aktif. Grup tidak aktif, walaupun ramai dalamnya, ada beribu-ribu orang dalam grup tu, tapi bila anda post sesuatu produk, hanya klik-klik saja, tak ada siapa pun yang akan baca, yang akan tengok, yang akan komen. Itu contoh beza grup FB yang aktif dengan grup FB yang tidak aktif. Grup FB yang aktif ada banyak komen bila anda post. Okay, contohnya macam ni. Okay, ni contoh grup FB yang aktif. Okay, public group, ada banyak dalam ni. Okay, banyak members. Lihat members dia berapa. Okay, banyak sangat members, 670,000 members. Okay, 670,000 members. Okay, cari-cari grup yang macam ni lah, yang aktif macam ni, yang ada banyak komen, banyak engagement. Dan juga kalau anda gunakan WhatsApp group, pastikan WhatsApp group anda masukkan anda punya prospek dalam tu. Sentiasa beri input, okay, sharing input. Jangan biarkan senyap je grup anda, nanti anda punya prospek lari. Okay, itu adalah beberapa alternatif atau pilihan yang anda boleh buat dekat rumah. Cari bisnes yang mudah dan buat pemasaran yang mudah. Dan yang penting, percuma je. Okay, banyak lagi sebenarnya saya nak share, tapi waktu tidak mengizinkan. Lebih baik sikit, tapi anda dapat faham dan boleh mula bertindak.
boleh mula lakukan sesuatu. Apakah step pertama yang anda perlu buat? Contohnya anda perlu cari produk affiliate ataupun platform affiliate mana yang anda nak join. Daftar dulu, tengok dulu produk-produk mana yang hot. Step 2, siapkan bahan-bahan pemasaran. WhatsApp group dah siap untuk anda isi prospek-prospek anda, gambar-gambar produk, kelebihan-kelebihan produk, copywriting siapkan. Itu step 2. Step 3, mulakan promosi, post kepada di dalam Facebook personal anda 5 kali sehari, IG anda, YouTube anda, TikTok anda. Anda akan dapat rasa perbezaan bila anda buat macam tu. Pasti ada jualan berlaku, bila anda dah mahir, anda dah selesa, dah rasa anda boleh uruskan masa dengan baik antara kerja dengan bisnes tu, anda boleh lebih dapat impact, anda boleh dapat momentum untuk anda lebih laju lagi lepas. Saya harap anda faham, dapat sesuatu yang apa yang saya share dan dapat mulakan langkah yang pertama. Itu yang penting. Kalau anda tidak tahu ataupun tak faham ataupun nak tanya apa pun soalan, boleh tanya, boleh reply email saya. Saya sentiasa ada untuk membantu anda. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam beberapa sharing yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anda berjaya dunia akhirat. Jumpa lagi.